Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada petang ini di dalam satu slot yang sangat sukar. Sangat sukar kerana dia berlangsung selepas asar dan selepas minum. Dan memang waktu minum ini merupakan satu benchmark untuk mengukur tahap perginya atau tidaknya ceramah motivasi itu. Kerana contoh sebagai hari pertama ceramah di Negeri Sembilan, di Hotel Royal Chulan, kami dihidangkan makanan mi yang sangat hebat. Sedap betul mi tu. Tak terbayang sedap . Mengelintin-mengelintin nyawa dah sedap . Kemudian semalam dengan tak semena-mena, mi tu masih sedap, cuma korek macam dawai. Dan benda tu dia dengar secara live. Dan Alhamdulillah, Umi dah beritahu saya, Ustaz, jangan risau, hari ni lagi best daripada semalam. Jangan risau Ustaz. Saya pun, kita minum dulu lah, minum dulu. Rupanya harapan palsu. Sampai ke sana tinggal takutnya mi dah tak ada. Jadi itulah nasib dia kan. Dan apapun kita kena belajar jugalah bersyukur. Belajar bersyukur dengan apa yang ada. Sebab hari ni kita cerita tentang amanah dalam bekerja kan. Contohnya kan, tuan-tuan semua datang, tuan-tuan dan perempuan semua datang hari ni kan, petang ni dengan penuh pengharapan. Apa benda nak cerita hari ni? Apa benda nak cakap hari ni? Kan? Apa lagi nak dengar? Segala saranan dan hasrat dah disampaikan oleh Cik Abdullah. Wah, nampak? Bagai kosong. Mana sama dengan mi? Kan? Tapi tak apa, kita bersyukur. Kita bersyukur. Terima kasih banyak. Kalau kita tengok kan, dalam kita nak dengar ni apa benda yang kita nak capai, hasrat dah diberikan, telah disampaikan oleh Cik Abdullah. Dia dah beritahu ni apa yang kita harapkan pada you all semua. Dan salah satunya share. Sebab apa? Saya memikirkan kadang-kadang manusia ni, kalaulah dalam satu keadaan kita dengar pepatah orang dulu cakap kan, tak dapat gading, tanduk pun berguna juga. Apa maksud dia? Tak dapat gading, tanduk pun berguna. Apa maksud dia? Maksud dia apa? Maksud dia apa? Tak dapat gading, tanduk pun berguna juga. Apa maksud dia? CP-CP pun okey. CP-CP tak, maksudnya walaupun tak dapat tu, kita kena belajar bersyukur dengan apa kita ada daripada tak ada. Kan? Tu sebab kalau kita ingat balik mak ayah kita dulu, kalau marah kita kan, dia bukan tanya apa lagi yang tak cukup. Dia bukan tanya apa lagi yang tak ada. Kalau tanya apa lagi yang tak ada, memang macam-macam, banyak benda tak ada. Tapi dia tanya kita, apa lagi yang tak cukup? Kau cakap sekarang apa yang tak cukup? Kita jangan takut-takut tu cakap cukup lah walaupun tak cukup. Baju sekolah, tanya. Dulu masa sekolah, berapa helai baju sekolah seminggu? Cakap? Berapa pasang? 2 helai. Itu okey-okey tu, alhamdulillah. Dan kita akan pastikan, marah betul. Kau jangan pijak kasut aku, kita kenyar dia. Satu sekolah kita kejar budak sebab nak pijak kasut dia pula. Hari Jumaat siap kapur kasut. Lama-lama bila selalu sangat kapur, raput kasut kita. Tak keluar jari sebatang. Betul tak? Dulu. Anak-anak hari ni kita bagi dia Isnin sampai Sabtu ada baju. Dengan uniform, hari koko lah. Kan? Hari sukan dia kena pakai baju uniform macam ini, kena pakai macam ni. Kan? Hari sukan kena pakai tracksuit dengan ada logo sekolah dan sebagainya. Nak beritahu apa? Nak beritahu dulu walaupun 2 cukup, kenapa hari ni tak cukup? Lepas tu kita marah anak kita, engkau tak belajar bersyukur, ayah kau dulu ni lagi teruk. Kita cakap ke anak kita macam tu. Tapi kita kat tempat kerja, kita sama macam dia. Itu keadaan dia. Kita kena faham satu perkara.
Mungkin Allah tak bagi semua, tapi ada benda yang terlalu banyak Allah bagi kat kita, cuma kita tak nampak. Itulah yang berlaku pada pasangan suami isteri yang berpisah kebanyakan. Masa tu dia gaduh. Dia kata awak ni salah ni. Dia cari salah bini ni. Yang bini cari salah suami. Bergaduh sampai dalam mahkamah. Minta maaf lah kalau ada yang dah berpisah dengan isteri ke, pernah berpisah ke. Ini tak ada kena-mengena dengan hidup dan mati. Ini contoh. Tapi bila dia dah berpisah, kadang-kadang masa tu lah baru dia terfikir. Dia terkenang balik. Susah-susah dulu taklah sesusah bila dia langsung tak tahu. Mak ayah kita kadang-kadang kita cakap, peninglah mak aku ni. Tapi bila mak dah tak ada, baru kita tahu macam mana. Kalau ayah ni, ini tak boleh, itu tak boleh. Bila ayah dah tak ada, baru kita tahu. Terasalah jigsaw puzzle tu, lopong dah tak boleh nak isi. Salah silah keluarga tu hanya letak namanya. Kita dah tak rasa dia ada dah. Walaupun kubur tu dekat dengan kita, kalau dia dah meninggal. Itulah dikatakan sebenarnya kita kena belajar setiap hari muhasabah, tengok balik diri kita. Tapi lah kan, kita ni bekerja. Kita bekerja ni ada amanah. Macam saya ni kan, saya syukur sangat. Kalau tak bayar hari ni pun tak apa. Tak ada hal. Sebab saya dapat hotel mahal. Bilik gila betul bilik ni. Selesa. Malam tadi tidur katil satu ni, hari ni tidur katil sebelah lagi. Nak memanfaatkan katil tu. Sudah dia datang, dia kemaskan, aku dah lupa. Malam tadi aku tidur katil belah mana? Belah sini ke belah sini? Syukur. Sebab saya pernah handle khusus kan, untuk grup-grup buruh tau. Bukan you all ni kira JBN, Johorian, JDT kan. Saya handle khusus seminar untuk grup-grup yang tak pernah pergi khusus, tak pernah pergi hotel. Grup-grup buruh tau, buruh. Ada India, ada Melayu, ada Cina. Yang India tu kata, apa lah, bilik cantik, hotel cantik, karen tarak. Tak dicucuk ikat tu kat dinding tu. Macam mana nak menyala karen tu? Yang seorang, tak boleh mandi lah. Dia punya air panas tu, boleh masak telur. Dia tak tahu nak adjust. Yang seorang tu, betul kita bawa dekat NSTEC, Akademi Audit Negara dekat NSTEC tu. Yang jenis yang kita kena cocok baru buka. Kena, tak apa, you cocok je kat, nanti boleh buka pintu. Yang dia pula cocok, tunggu pintu tu buka sendiri. Memang sampai kau sanjur lah kau tak masuk dalam bilik tu. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab dia tak ada peluang. Itu beza dengan kita. Kita kan cakap, lah takkan itu pun tak tahu. Kita kan cakap macam tu. Macam tu jugalah dengan kejaya kita. Tuan-tuan, saya boleh tengok kan, kita satu perkara kan, alhamdulillah you all ada career. Jangan sibuk nak jadi orang lain. Aku nak jadi artis, senang, glamour, orang ambil gambar kat aku. Pening ambil gambar dengan kau ni, pening. Kan? Tadi ramai yang cakap, nak ambil gambar sekarang. Nantilah, karang, nanti dulu. Aku nak kau cakap tu tadi. Kan? Lepas ni kau ambil gambar, boleh. Confirm ke? Dia orang semua boleh. Tak, kita tak boleh. Aku minum tadi buat tak kerti. Sebenarnya aku dengar kau cakap tu. Tak, sebenarnya itulah sebab kita melihat pada orang yang tak pernah lalui apa kita lalui. Kan? Sedangkan mereka tu memang tak ada peluang. Itu sebab bila ada career, kita kena appreciate, bersyukur. Amanah ni, tajuk kita hari ni amanah dalam pekerjaan. Kita belum start lagi ni. Belum start lagi ni, baru warm up ni. Kan? Sebab bila bayaran dah dibuat, dia lain. Panjang camah ni kau jangan main. Tak ada lah. Nah, saya bukan apalah, saya katakan kadang-kadang kita kena belajar. Ya Allah, dulu tak macam ni kita. Keadaan tak macam ni. Hotel macam ni kan. Cuba kita tengok Saya nak tanya, betul atau tidak kita dalam setahun mungkin lah, kalau ada peluang bercuti, kita akan buat family kita akan pilih hotel bagus, kita boleh bayar 200-300 ringgit sekali sehari. Betul tak kita boleh bayar? Betul tak? Betul, dengan tahap kita semua ni orang kampung, kebanyakan orang kampung. Sedangkan dulu mak kita memang tak merasa benda tu. Betul tak?
Dapat duduk rumah, dapat makan lauk ayam tu dah hebat sangat. Kita ni pergi. Yang tu sebab kita heran kenapa orang perempuan tak boleh mengelinting-linting, kau nak keluar pada rumah apa pasal. Kita dah penat kerja. Kadang Sabtu Ahad sajalah nak rest kat rumah. Minggu ni tak kena mana ke? Tak tanya je. Dia punya tanya je tu umat mencengkam perasaan, menyebabkan kau tak boleh tidur apa. Mana tompek aku nak pergi ni. Betul. Kita pun tak tahu perempuan ni nak apa sebenarnya. Kan? Kadang perempuan itulah dia. Tak bukan perempuan sini ni, perempuan tempat lain. Mencengkam perasaan jangan main-main. Itu beza. Sebab kita tak pernah fikir pun kita akan bercuti tempat yang mahal-mahal, kita boleh pergi ni, anak kita pergi simpul. Akhirnya kita cakap, korang tak biasa, susah kita marah anak kita. Kita yang bagi benda tu. Salahkah kita bagi kesenangan pada anak kita? Salah ke tak salah? Salah ke tak? Bagi dia senang, bagi dia handphone, bagi dia apa. Boleh ke tak boleh? Boleh, tapi mestilah dengan guidance, mestilah dengan kawalan, mesti dengan undang-undang dia. Itu sebab Nabi kata dunia ni penjara bagi orang mukmin. Maksudnya apa? Penjara tu makna bukan semua benda kita boleh buat, bukan semua benda kita boleh cakap, bukan semua benda kita boleh komplain, bukan semua benda kita boleh belasah cakap, main bantai je. Ni tak betul, ni tak betul, kau memang tak betul, kau tak boleh pakai lah. Tak, ada hikmah boleh cakap. Boleh tak saya bagi pandangan saya? Jangan main marah aja. Ingat tak kisah yang seorang perempuan tu, dia nak naik flight. Dia nak naik flight, tengok flight dia delay. Alamak, delay lah pula. Aduh. Pergi dekat kedai ni, dia pun beli magazine, dia beli cookies. You know what I mean by cookies? Sekuk, kata orang Terengganu. Dia belilah biskut, cookies. Dia beli cookies, dia duduk kat satu kursi panjang kat KLIA tu, dia duduk cookies, tiba-tiba ada seorang lelaki duduk sebelah dia. Dia ambil sekeping, lelaki tu ambil sekeping. Selang-seli, dia ambil sekeping. Dia dah geram ni, mendidih ni. Kalau tak ramai orang ni dah lama aku tumbuk ni. Ambil sekeping. Sudah tinggal sekeping je lagi. Dia nak tengok lelaki tu buat apa. Lelaki tu boleh ambil patah dua bagi dia satu. Dia punya marah. Dia marah, dia ambil beg tu. Lelaki tu pun confused. Kemudian dia dah tunggu, flight dia pun sampai, dia masuk, dia duduk kat seat dia. Dia dah tenang, dia nak baca magazine dia, nak ambil cermin mata dia. Dia buka handbag dia, baru dia perasan yang cookies dia masih ada lagi dalam beg dia. Maknanya cookies tu tadi, lelaki tu punya. Kau bayangkan lelaki memang selalu jadi mangsa keadaan. Taklah dalam cerita tu. Sebenarnya nak beritahu tu kadang-kadang bila kita marah, apa salah kalau kau marah tadi, kau tak parti, kau tanya dulu. Cik, boleh saya tanya? Asal cik makan cookie saya ni? Maka dia akan jawab, tak cik, yang ni memang saya punya. Ya ke? Tengok dalam wallet, tengok dalam beg tadi. Lah. Saya sambung kan? Sambung. Memang tak? Macam tu. Kadang-kadang kan, cuba tengok. Ada benda-benda orang buat kan. Kenapa kita banyak petikai? Mesti nak tanya. Kenapa mesti macam ni? Kenapa pasal macam tu? Apa pasal macam ni? Kenapa tak macam ni? Kenapa tak macam tu? Kita naik kapal terbang. Pernah naik flight tak? Kenapa orang tak? Kenapa kau tak tanya pun soalan tu? Bila naik flight kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada hari ni akan terbang ke ni dan kita harap semua duduk dengan diam. Tak payah cakap lah. Tak. Orang tak nak dengar pun. Saya Kapten Azman selaku pilot yang bertugas pada ini. Ada orang tanya ke kau siapa? Tak ada, tapi dia akan buat dan tak ada siapa pun. Dah malas nak petikai kan? Senyap. Kita sekarang berada pada paras 35,000 kaki berparas laut. Apa? Kau takut orang bersia-sia kat bawah tu? Tak ada pun kan? Tapi kenapa kau tak tanya? Sebab benda tu memang dah ada kat situ. So biarlah dia umumkan. Dan kita tak pernah nampak pun ada orang mencatat. 35,000 kaki pada paras laut. Tak ada orang catat pun. Kan? Tapi bila kita duduk dekat dalam ni, dalam pekerjaan kita banyak petikai kan. Rupa-rupanya, apa juga benda yang berlaku dalam hidup kita, termasuk kerja kita, ada merupakan satu ujian untuk kita. Kenapa Tuhan datangkan ujian? Kenapa Tuhan datangkan ujian? Sebab Tuhan nak dengar apakah kata-kata yang datang daripada kita bila ujian tu datang.
Sama ada kita bersyukur atau kita mempersoalkan. Dan kalaupun kita tak bersuara, jangan risau. Allah Maha mendengar apa yang ada kat dalam hati kita. Tu sebab dalam bab sabar dia ada 3 jenis. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Sabar untuk buat apa yang Tuhan suruh. Sebab bukan senang. Semayang. Kalau tak sabar, tak semayang. Tak sabar dengan kesejukan hotel. Ya Allah, Allahu Akbar. Sekejap lagi lah. Nak subuh. Zuram, buka. Langsir tu dah pukul 10. Contoh. Sebab dia tak cukup sabar untuk melawan nafsu tidur dia. Kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Bukan senang. Contohnya merokok. Kan? Sanggup turun daripada tingkat 6. Keluar, pergi cari sudut-sudut mana kau nak merokok. Kan? Saya dah cek, alhamdulillah. Tadi semua tu daripada hotel-hotel suasana, hotel lain. Daripada Manifest tak ada, alhamdulillah. Kau jangan gelak nampak sangat, kau pun ada. Bukan senang tau. Orang nak berhenti merokok je lah. Bukan senang. Nak berhenti merokok kan. Aku nak berhenti lah. Alah. Yang setan ramai. Sebatang aku. Alah, teman-teman lah. Tu terpancar tanduk tu. Kan? Ho, tu kan? Iya. Tu sebab saya kata, itu yang kedua, sabar untuk meninggalkan apa yang Tuhan tak suka. Mengumpat. Seronok ngumpat. Yelah weh, dia orang cakap tinggi. Tinggi Samsul debat ni weh. Pandang sana. Kau macam nampak aku ni OKU pula. Tak. Sebenarnya dalam hal tu kan, kita cakap, mulut aku jahat lah, kenapa lah aku mengumpat kan. Tak. Senang. Bila kita tegur kawan kita kan, kau tak payahlah mengumpat, tak baik mengumpat. Alah, macam kalau kau betul baik sangat, kan? Langsung, yalah, jomlah ngumpat. Kan marah. Bukan senang tau. Bukan senang. Tu yang kedua. Tapi yang ketiga, bersabar dengan ujian dan dugaan daripada Allah. Bersabar. Kerja ni satu ujian. Ujian. Saya dulu bekerja, saya ingat lagi, saya kerja jadi penolong pegawai. Saya jadi pegawai pendakwa, bawa kes-kes mahkamah untuk satu agensi. Status jawatan, kontrak. Kontrak berapa lama? Setahun. Renew setiap tahun. Kenapa? Sebab tak ada jawatan tetap untuk itu. Maka saya dikontrakkan. Kontrak. Sampailah saya berpeluang naik pangkat. Kan? Ada dah datang beberapa offer untuk saya, tapi alhamdulillah, saya fikir saya tak nak ambil kerja-kerja lain. Saya terima tawaran tetap. Sebab masa tu jawatan baru lulus, dapat jawatan tetap. Kemudian dapat ni satu peringkat. Sebab saya fikir, kita nak kerja apa? Nak kerja yang benda, sebab ada orang offer saya 4-5 ribu gaji, tapi duduk KL. Tapi saya ada peluang duduk dekat Seremban. Walaupun gaji mungkin 2,000 lebih ke 3,000, tapi saya syukur sebab saya duduk di rumah yang dekat, mak saya pun dekat, so senang. Dan kos sara hidup pun taklah setinggi duduk di Kuala Lumpur. So saya pilih. Tuhan bagi jalan kat kita, kita yang kena pilih. Kita yang kena pilih. Dari segi kontrak, nanti besok macam mana yang ni okey ke tak okey. Nanti besok jangan besok dia buang aku. Tolonglah jangan fikir benda yang di luar kotak kau dulu, jangan. Sebab sekarang ni organisasi yang you all ada ni, organisasi yang hebat tau, susah. Nak tengok dalam dewan penuh kuning semua, susah. Hari ni ada. Semalam pun ada. Mata aku pun dah berpinah tengok kuning ni dah beberapa hari kan. Tak adalah. Tak, tapi sebenarnya okey. Kuning ni warna favourite saya. Keceriaan. Kan? Dan warna kuning ni, siapa yang memang minat warna kuning ni, dia memang jenis yang penyayang lah. Iya. Siapa yang tak minat, dia terpaksa lah penyayang juga. Dia pakai kuning, dia kena penyayang juga. Dan siapa nak jawab? Kan tak, saya itulah masalahnya. Samsul debat ni dengar masalah tu. Tu bila saya masuk debat dulu kan, saya dengar orang betul, saya kata okey silakan, saya bagilah kan.
Ada orang cakap saya, alah cakap seseorang boleh lah, cuba lawan dengan aku tengok. Umar budak bercakap, dia tak tahu aku ranking debat di Malaysia ni macam mana. Kan? Tapi itu dia. Sebenarnya kita kena belajar mensyukuri nikmat yang Tuhan bagi kat kita. Sebenarnya itulah jawapan untuk segala-gala yang ada dalam hidup kita. Kenapalah aku tak jadi macam Samsul Rahmat, boleh kesana kemari, kesana kemari. Percayalah itulah benda yang terakhir kau nak buat sebenarnya. Penat. Betul. Hari tu masuk online tu kan, happynya 5-6. Sebab kita rasa bila dah PKP, PKPB, PKPD, lepas tu lockdown, yes, tak payah keluar ke mana-mana. So kita pun pasang, siap. Kita rasa macam dah tak ada live lagi dah, macam dah tak pergi fizikal ni, tak ada dah. So kita pun setting dekat office, dah buat ni studio ni mic dia, yang ni dia punya headphone ni apa semua, seronok apa. Sekali tu fizikal datang balik kan. Tapi masa tu kita dah rasa okey dah, tak payah ke mana-mana. Tapi rupanya ada halangan dia juga. Tengah bercakap, jadi pada hari ni nak keras pula. Halangan lain pula. Bila hujan lebat dah tak boleh. Ada beberapa program batal sebab line teruk malam tu. Hujan apa semua tak tahu apa benda. Line masalah, Celcom lah, internet lah, Maxis apa masalah dia. Akhirnya postpone. Tu belum cerita lagi. Kita nak minta ceramah sejam. Dengan PPD, dengan apa semua. Ada pula ucapan perasmian online. Apa hal pula perasmian ni? Kau nak aku ceramah lah. Lepas tu kau dah cakap selama setengah jam, kau cakap, saya tidak berhasrat untuk berucap panjang. Apa hal kau ni? Kau sedar ke tak sedar apa kau cakap ni? Ya. Tapi itulah. Sebenarnya saya melihat bahawa dalam hidup kita ni yang sementara ni, apa kita nak capai? Apa kita nak capai? Kan? Kita nak capai apa? Kita nak capai hidup aku dengan family aku ni macam ni. Tak? Sebenarnya yang kita kena capai adalah bukannya kaya, bukannya banyak duit, bukannya apa. Kalau ada bonus. Tapi yang kita kena kejar adalah keberkatan dalam rezeki tu kita kena kejar. Korang tak usah tanya lah. Mediverse ni saya tahu. Sebab Mediverse ni setakat ni yang saya tengok lah kan. Tengok pada satu saya tanya daripada hari pertama. Puas nak memahamkan Mediverse tu buat apa. Daripada Swiss Garden dulu saya tanya berbual dengan Cik Pulau ni macam ni. Oh buat ni okey. Macam faham je. Sebab aku ingat aku tak payah camah kat dia lagi ratus kali ni. Lepas tu explain, kena tanya lagi. Jap. Mediverse ni buat apa? Tanya balik. Kan rupa-rupanya you all terbabit dengan supply, dengan maintenance untuk peralatan, perubatan ni apa semua. Gila betul. Dengan you all ada kepakaran yang tertentu. Ini bukan biasa-biasa ni. Bukan kaleng-kaleng lah kata ayap dah sekarang. Maknanya you all ada kelebihan dalam bidang sini yang mana Samsul Debat tak boleh buat. Kalau aku buat mungkin orang meninggal, mungkin orang pendek umur, mungkin dia tak ke mana-mana. Samsul Debat datang matilah, habislah pesakit kita di semua. Contoh-contoh macam tu lah. You all ada satu kepakaran apa semua kan. Semalam kan ditanya, Ustaz kalau anda kata kita terpaksa menipu untuk menjaga hati dan untuk demi kebaikan umum. Saya kata kan, bagus soalan semalam tu. Tak boleh belah betul soalan tu semalam. Tu saya kata, apa contoh apa? Contoh equipment tu memang ikutkan nak repair kena makan masa yang lama. Jadi itu saja, ni tak ada apa-apa ni sikit je. Tak apa kan? Jangan, saya kata. Jangan memberikan halapan pelesu. Jangan. Kan? Itu sebabnya kalau tak boleh cakap tak boleh. Jangan kita bohong. Ini bukannya kita nak, melainkan untuk orang yang sakit memang nak mati dah. Tak apa, sabar banyak-banyak Mana tahu, ini semua bukan kuasa kita, ini semua kuasa Allah. Bolehlah cakap macam tu, tak ada cakap. Tak ada hal lah, so okey ni, kau ni mati. Kan? Boleh, tapi tak adalah kita cakap ni. Kau ni salah, kuasa kau ni tak esok lusa. Confirm mati ni. La ilah Allah, jangan cakap macam tu. Maknanya hikmah. Tu cerita hikmah tadi. Saya nak bawa satu persoalan tentang amanah dalam kerja. Amanah dalam kerja. Dulu saya terlibat dengan operasi. Budak-budak penguasa saya ada yang buat operasi. Dan yang paling best sekali tu, saya berjaya menangkap salah seorang staf saya. Dia main judi internet. Kebetulan pula pegawai ni semua buat operasi. Saya pun pergi sekali operasi tu. Serbu tempat tu, dia ada dalam tu. Memang tangkap kering betul macam tu. Lepas tu dia merah muka, dia keluar macam buat tak reti je. Dia keluar. Dan akhirnya kena tindakan tata tertib. Dan masa tu
Masa tak adalah nasihat, kesian pula. Bila tengok petang tu, saya dah nampak dia dengan anak dia. Macam anak dia dengan isteri dia datang jemput dia. Kebetulan hari tu saya nampak isteri dia, saya nampak anak dia. Saya fikir, aduh. Masa tu datang faktor kemanusiaan. Saya boleh nak gantung dia, buang kerja, boleh. Gantung kerja, buang kerja, boleh. Aduh, apa nak buat ni? So, masa tu dia ada satu jawatan yang dia pegang tapi belum disahkan lagi. Maka jawatan tu dilucutkan, dia turun pangkat tapi tak dibuang. Maka dia ada peluang lagi tak? Ada peluang untuk terus bekerja. Sebab jawatan yang dia baru dapat tu, tak sampai pun sebulan dua lagi, tak sampai 2 bulan pun lagi. Baru dah, tapi dia ditangkap macam tu. Saya cukup frust bila dia dah dinaikkan pangkat, tapi dalam tempoh percubaan, dia dah buat perangai macam tu. Kalau ikut hati, boleh buang tak, saya nak tanya? Boleh buang. Tapi lepas tu saya terbayang muka anak dia, terbayang muka isteri dia. Maka, saya kata, okey lah. Tak apalah. Mikir-mikir ramai lah cakap, tak apalah, terpulang kat Tuan lah. Tuan nak buat apa? So, saya syorkanlah kepada pihak lembaga tata tertib tu, syor daripada ketua jawatan, saya syorkan supaya dia digantung saja. So, bila dia gantung, tahu apa berlaku? Inilah virus yang paling teruk di dalam organisasi. Dia tak belajar tau. Orang ni tak akan belajar. Orang dah biasa buat jahat ni, yang menipu tak amanah ni, dia tak akan jadi lagi baik. Tapi dia menghasutkan kawan ni. Aku ni tak naya sebenarnya. Kau tu tak ada saja je tu nak kenakan aku. Kau tak payahlah. Lepas tu dia memburuk-buruk-burukkan. Akhirnya dia ajak. Dia jadi virus pada semua. Maka pada ketika itulah satu kali yang mana saya rasa saya menyesal buat keputusan untuk bantu orang yang bermasalah. Sebenarnya dia orang yang bermasalah ni, dia tak nampak pun sebenarnya kita bagi dia peluang. Faham tak maksud saya? Patutnya kena buang. Buang aja. Senang. Tindakan tu mungkin tak popular, tapi itulah yang baik untuk organisasi. Tu sebab saya kata, bila kita bekerja ni, macam tuan-tuan semua, tuan-tuan dan perempuan semua, ada kontrak kita sign kan, kontrak of service ke kontrak for service. Bila kita sign aja, sebenarnya kita tertakluk sebenarnya. Walaupun kita fikir, sambung tak sambung, sebenarnya kita kena fikir apa tau? Ia adalah merupakan persoalan telur dengan ayam. Mana dulu? Medivest kenalah sambung kontrak, barulah kontrak kita sambung. Tapi ikut dengar, mungkin kita sambung kot. Kita tahu, contoh mungkin fikir macam tu. Yang Medivest pula, dia kena perform baru boleh sambung. Siapa dia orang ni? Hantu mana yang kena sambung, yang kena make sure kan benda ni kualiti ni bagus tak bagus? Hantu mana? Cuba cakap. Mana hantunya, mana orangnya, mana dia ejen yang nak bagi naikkan nama Medivest ni? Siapa? Okeylah, siapa? Tiba-tiba lah cakap JB, siapa? Kan? Kita nak menentukan relevan tak relevannya you all. Dan kalau anda kata Medivest ni, saya katalah Medivest ni, katalah in case kalau satu ketika Medivest ni tak sambung kontrak, apa kau ingat Medivest ni mati ketutup, makan dengan gelungkup dengan semua tak ada kerja, habis semua tak ada kerja. Medivest mungkin akan dapat option lain. Dan you all masih lagi memakai baju unit Medivest ni untuk servis untuk mereka. Bawa nama Medivest lagi walau ke mana juga berada. Itu spirit yang kita kena ada. Mungkin lepas ni pembekal untuk orang lain, pembekal untuk itu, pembekal untuk ini, mungkin. Itu maksud dia. Antara Mo Salah dengan Liverpool, mana lagi penting? Contoh lah. Penyokong MU jangan terasa. Tak, betul lah. Sekarang ni, mana yang lagi besar? Kelab ataupun players? Tapi dua-dua penting. Tapi player yang kita nak jaga ni, jangan hanya disebabkan nak melayan seorang, maka satu tim rosak. Tak boleh. Dan akhirnya, layan seorang, tim berpecah belah, akhirnya apa berlaku pada kelab? Ada satu tim tu, azab nak menang. Kesian betul. Dulu, hebat dulu. Saya tak sebut tim mana pun. Tak payahlah. Contohlah kan. Ingat tak dulu tim, contohlah kita tengok bola sepak Malaysia lah, Negeri Sembilan dulu pun kalah lepas tu menang sekali, lepas tu dah senyap.
Tengok tim Selangor dulu, ingat tak? Red Giant kan? Dekat Malaysia. Macam mana? Sampai satu tahap, dia pun tak boleh menang dah. Tak boleh gigit dengan JDT. Lepas tu JDT pula, pap, itu kalah dengan KL pula. Tak, contohlah kita tengok. Benda ni sebenarnya, buat aturan ni, adakah menyebabkan kita, kita tukar tim lain lah. Dia tukar tim lain, tim yang ditinggalkan tu menang pula. Itu yang berlaku pada Philippe Coutinho. Contohlah. Tak, saya bagi. Tak, tengok badminton. Tengok badminton kan. Dulu, kalau siapa orang lama ingat tak yang Malaysia lawan China dulu. Lawan China. 3-2 kita menang pada peringkat semifinal. Kita menang 3-2. 3 orang Malaysia meninggal masa tu. Terperanjat Malaysia menang. Lepas tu final lawan Indon. Ya Allah, tak tahulah orang lemah jantung tengok badminton ni, tak tahu nak cakap lah. Lepas tu final kita menang. Kita menang. Dah menang dapat apa? Dapat tanah, dapat kereta, dapat tajaan, dapat ni. Langsung melungkup, lepas tu tak pernah menang dah. Ada beberapa orang menang All England ni balik badi. Langsung kalah. Betul tak? Menang All England kalah lepas tu. Tak ada apa dah. Dulu, kuasa besar badminton China tu kuasa besar. Bab kalah dengan Indon. Indon bab. Orang tak pernah terbayang pun Jepun jadi kuasa besar ini badminton. India pula tiba-tiba pun mula nak naik sekarang kan. Maknanya nak bagi tahu, adakah kita perlu bertukar ni? Jangan kau orang bekerja ni kau fikir kita tukar tempat lain. Baik kita cari organisasi lain. No. Loyalty ni penting tau. You never walk alone. Tak, ni cerita betul. Saya tak kaitkan dengan tim bola, tapi you never walk alone. Maknanya jangan tinggalkan orang. Tim kau kalah, jangan kau baling baju kata bumbung. Tim kau kalah, jangan koyakkan jersey, kau maki orang. Tak, kita kena bersama tim kita walau apa pun berlaku. Iya, betul cakap ni. Sebab apa? Sebab kita terhutang budi satu perkara. Kita bekerja, kita dapat gaji, kita dapat organisasi ni. Kita doa organisasi kita lebih banyak lagi tender projek-projek yang mana kita boleh bernaung dekat dalam dia. Kita tak nak jadi company-company yang dah habis dah dekat tu. Puncanya apa? Attitude kita. Attitude kita tak betul. Bila disuruh buat sesuatu, tak boleh. Ni, yang payahlah. Yang ni, janganlah. Yang ni, suruhlah budak-budak baru buat. Lepas tu budak-budak baru buat, kau boleh tak jangan rajin sangat? Aku pun tak buat, kau lah lebih. Aku sepak budak ni. Apa yang kau bangang, kau nak ajak orang melingkup sama dengan kau? Tak, dia cakap betul. Alhamdulillah, benda ni tak berlaku kat Medivest. Kita kan banyak beralasan kadang-kadang. Contoh hayat. Contoh. Memang menurut kajian, antara Barat dengan Timur, antara Malaysia dengan luar negara, orang Barat cenderung memuji, kita cenderung mengkritik. Faham tak? Memang kajian dah dibuat. Orang Barat kalau dia tengok anak dia, okay, ni macam mana? Ni 3x3 ni apa semua macam mana? Ni 3x3 berapa? Tengok orang Melayu macam mana? 3x3 berapa? 3/3 anak tu jawab. Apa? 3/3. Mana kau belajar? 3x3. Mana kau belajar dapat 33? Ni 3x3. Berapa? 3/3. Anak tu dalam takut. 3/3 lah. Pok nampak sampai ke dinding pula tu. Itu cara kita kadang-kadang. Tapi tengok orang Baratnya ni. 3x3 berapa? 33. Ui, kreatif. Bagus. 3/3 bagus. Tapi kalau kau jawab macam tu, memang sampai bila pun kau tak dapat markah. Maknanya dia positif tau. Bagus jawapan tu. Cuma cara kira dia macam ni. 3x3 kira 1, 2, 3, sambung 4, 5, 6. Tu jawapan dia. Okey. Nampak? Settle tak? Settle. Tudung ni okey tak kalau aku pakai tudung macam ni? Orang Melayu macam ni lah. Dah tak ada orang pakai tudung macam ni tu. Tak aku nak ingatkan kau je. Tapi kalau di Barat, style dia macam mana? Tudung aku okey tak? Tudung kau ni okey tau. Tapi kalau kau nak lagi okey, kau kena buat macam ni. Ataupun kau pakai tudung lain. Contoh nampak tak? Dia kena puji. Itu cara dia.
Balon sampai bila tak dapat. Bang, betul ke saya tak cantik? Hey, siapa cakap? Awak ni cukup cantik, terutama waktu bulan mengambang. Apa salah? Saat bulan mengambang tu kan lampu tutup semua dah okey. Nampak muka awak sama-sama, itu cantik sangat time tu. Sebab image kurang jelas. Tak, mana dia positif kan? Positif. Kita ni kadang-kadang bila kita lampau negatif, tu tak boleh, ni tak boleh. Tengok tak cerita Yes Man yang cerita Jim Carrey? Tengok kenapa dia cuba masukkan unsur-unsur positif ni. Sebabnya orang positif je yang boleh berjaya. Oh, tak boleh lah, nantilah, besok lah, apa pula. Itu ayat dah, janji ada ayat dah, cukup lah tu. Tengok di Jepun. Di Jepun ada satu syarikat ni, dia buat barang elektronik. Ni dululah. Kau ambil ni, dia bagi batu tu, ada satu saiz batu. Kau ambil ni, batu. Kenapa? Kau tolong buat radio besar batu ni. Masa tu tak ada lagi MP3, MP4 ni semua tak ada lah. Kau tolong buat ni, radio besar batu. Dulu radio besar-besar semua. Ingat tak yang rappers tu yang bawa radio dulu kan? Siap masuk kaset lagi. Dulu siapa yang pernah pakai kaset tu tahu, tiba-tiba terbelit kaset tu. Kan terbelit. Lepas tu kau pun pusing dengan pen. Kan? Dulu, lepas tu orang tu pun okey, dia orang Jepun, dia tak ada kata gila bos, macam mana nak buat, takkan buat radio kecil, semua radio besar-besar. Tak, dia tak macam tu. Jepun ni jadi suruh buat, dia buat. Dia buatlah. Buat. Kalau ada masalah apa cakap. Dia buat sini, buat. Dia pun datang. Okey bos, ini prototype dia, dah siap dah. Okey. Cuma ada satu masalah bos. Apa dia? Speaker tak muat masuk dalam. Ha? Habis macam mana? Itulah saya cadangan kita buat macam ni. Dia bagi satu, cucuk kan, letak kat telinga. Itulah asal usul kelahiran Walkman yang pertama. Nampak tak? Kalau kita tak boleh, minta saya surrender. Memang sampai bila kau takkan capai apa-apa. Saya dulu kena berceramah kan. Aduh, macam mana lah aku nak ceramah ni? Kan? Kadang mula-mula nervous juga. Tapi lama kelamaan bila kita dah bercakap, saya tak nak letak setting aku nak bagi orang suka dengan aku, tak, tapi aku nak kongsi maklumat yang baik untuk orang. Itu je saya punya setting. Dan bila kita buat benda baik, kita akan dapat yang baik. Kan? Orang akan jadi happy, orang jadi suka. Tapi kalau kita adalah aku ni janji aku dapat duit sudah. Jangan macam tu. Aku dapat hotel ni pun dah okey dah. Saya dulu masuk pertandingan pidato di KL. Kan? Pertandingan pidato Islam Hadari nama dia. Orang semua naik jeep, naik Pajero. Dulu Pajero hebat lah. Naik Pajero, naik kereta Merc lah apa. Saya seorang naik komuter daripada Seman. Tanding kat KL. Training dalam train. Tahu lah, komuter, kereta api paling laju di Malaysia. Ingat tak dulu kita naik komuter, ingat tak? Apa kelebihan komuter ni? Tak ada. Orang yang naik komuter ni semua ada masalah. Kau tak pernah tengok orang naik komuter ni happy-happy, tak ada. Kau tengok balik muka-muka masuk komuter tu. Semua muka masuk. Macam tu lah muka tu. Lepas tu dulu kan, gag. Macam tu lah. Lepas tu blackout. Pernah kan dulu? Wah, pahal. Ada elektrik balik. Ingat tak dulu? Kalau kita naik LRT, MRT, stesen berikutnya Masjid Jamek, next station Dangwangi. Kau tengok komuter, siapa bawa train tu dia buat pengumuman. Batang Benar, Serdang. Ingat tak? Betul tak dulu? Kalau tak berbunyi kita mana tidur tu. Pernah sekali tu saya naik, dia salah umum. Batang Benar, nilai. Kau semua pandang. Sebab nak tengok aku seorang ke dengar tu, ke ada bisikan kat kepala aku je. Ya. Itu yang kadang-kadang berapa kali kadang-kadang ada orang naik, dia dah terlebih stesen, betul tak? Dia leka je. Aku nak turun kat situ tadi. Betul tak? Ya. Itu yang dia wujudkan tiket mana-mana tu. Kan dulu. Itu berlaku.
Teknologi naik komputer. Saya sampai dekat KL, saya bertanding tu. Saya tengok orang lain, saya rasa rendah diri. Tapi tak apa, saya kata, aku nak buat benda baik. Lantaklah aku masuk, aku bertanding. Rupa-rupanya dapat hotel apa, Pan Pacific yang dekat KL tu. Mak best ni hotel ni. Dekat katil tu. Saya dengan tim saya. Masuk bertanding. Keputusannya masa pertandingan tu, saya dah tengok orang, saya tak boleh tengok orang nak tidur, ngantuk ni semua. Okey, aku naik, saya pun ringkas cerita, keputusan diumumkan tempat ketiga daripada Johor. Seorang perempuan daripada Johor, umur 56 tahun. Markah dia 76 markah. Tempat kedua daripada Sabah, 77 markah. Beza 1 markah. Oh, yang tinggi-tinggi pada Negeri Sembilan tu, diumumkan Johan dengan markah 96 markah. Memang bukan kata saya sendiri betul. Macam tu sekali. Sebab kita kena letakkan standard yang tinggi pada apa benda yang kita nak buat. Kita jangan tak apalah, janji apa, tak buat. Sebab kita tak tahu bila lagi peluang yang kita ada. Macam dengan awek lah, kalau kau tak cakap dengan dia sampai bila pun kau tak tahu dia suka kat kau ke tidak. Betul tak? Kena cakap, kan? Bukan sekarang tau. Kalau kau dah ada isteri, jangan buat tu. Maksudnya kena cakap ni, saya dah lama suka kau, tapi saya tahu awak tak suka kat saya. Tapi biarlah saya luahkan. At least kalau jadi apa-apa kat saya, at least saya tahu yang awak dah tahu perasaan hati saya. Yang perempuan tu, awak confirm ke saya tak suka kat awak? Wah, drama sangat. Pukul 6 drama. Hampir-hampir nak pukul 7 ni. Nah, ni cerita. Sebab kita kena usaha dulu. Cerita dia. Kalau kita tengok kan, kalau kita tengok satu part kan, saya nak bawa cerita bab amanah ni, bab bekerja ni. Kadang kita cakap, okey, bab amanah ni, tengok. Ingat tak kisah Husam bin Noh? Saya nak bawa cerita petang ni. Husam bin Noh, dia ni seorang kaya. Dia ada seorang hamba namanya Mubarak. Mubarak ni hitam betul kulit ni. Metalik. Dia hamba. Dia kata apa? Sekarang aku nak pergi outstation. Dia nak pergi berdagang kat luar. Kau tolong jaga ladang buah aku ni. Aku bagi kau tolong jaga. 3 bulan aku tinggalkan kau jaga. 3 bulan. Lepas 3 bulan dia balik. Mubarak macam ni. Ya, ada apa tuan? Sekarang kau tolong pilih 3 biji buah paling manis sekali kau bagi kat aku. Pergi ambil. Dia pun pergi ambil. 1, 2, 3. Mubarak pun apa ni? Mubarak bagi, Husam pun makan. Masam. Apa ni dalam hati dia? Makan buah yang kedua pun masam ya. Makan buah ketiga pun masam. Apa kau jual kau ni Mubarak? 3 bulan aku tinggalkan kau jaga ladang ni. Apa sal kau tak tahu mana satu buah yang manis? Demi Allah, kau pesan ke aku itu tolong jaga ladang ni. Kau tak pernah suruh aku rasa. Nak beritahu apa? Maknanya dalam tempoh 3 bulan tak ada sebiji pun yang dia ambil, dia rasa makan sendiri. Itu baru namanya amanah. Dan amanah ni boleh bawa kita benda baik ke? Amanah ni lah sebenarnya yang kita buat dapat ganjaran di sisi Allah SWT. Antara ganjarannya apa? Kita terus-terusan dapat berkhidmat di bawah organisasi ni. Itu juga ganjaran Allah bagi. Ingat tak kisah yang 3 orang pemuda yang Nabi sebut dalam satu hadis? 3 orang pemuda yang terkurung dekat dalam gua. Dia tak dapat nak keluar, terkurung. Pada masa itulah dia bertawassul. Tahu bertawassul? Bertawassul ni, dia minta direct dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, tolonglah ambil kira kebaikan yang aku buat ni. Allah, mudah-mudahan dengan kebaikan aku ni kau dapat keluarkan aku daripada gua ni. Tu. Tawassul ni makna berhubung dengan Allah direct. Contohnya lah, ya Allah, mudah-mudahan dengan kebaikan yang aku buat, aku tolong orang hari ni. Ya Allah, mudah-mudahan kau sembuhkanlah penyakit mak aku. Contoh macam tu. Itu bertawassul nama dia. Dan kita kena minta tu yakin betul-betul. Ini saya beritahu satu cara. Jadi orang ni yang seorang, 3 orang pemuda ni, kata Nabi, sabda Nabi, yang seorang ni apa kebaikannya? Kebaikan aku tolong mak aku, anak aku dengan isteri-isteri aku. Dengan isteri aku. Terlebih pula. Jadi bila dia tolong tu macam mana? Dia perah susu. Walaupun anak dia minta, walaupun apa, dia bagi mak dia dulu. Dia perah susu bagi mak dia dulu. Kemudian bila mak dia dah sudah, barulah dia perah lagi, bagi pula dekat anak-anak.
Kemudian dia bangun lagi, dia perah lagi, dia bagi dekat isteri dia. Dan benda ni dia buat setiap hari sampai subuh. Daripada malam sampai subuh. Bila nak lapar, dia perah, dia buat. Ya Allah, mudah-mudahan dengan kebaikan ini yang dia buat ni. Setiap hari, kebaikan yang dia buat. Itu perah susu bagi anak. Kita buat apa? Kita bekerja, cari rezeki, dan kita bagi makan anak isteri kita. Sama ke tak? Sama. Tapi dia niat kerana Allah. Yang kedua, pemuda yang kedua, kebaikan apa dia buat? Dia minat sangat, dia suka sangat, dia bernafsu dengan sepupu dia yang cantik. Sepupu dia ni memang cantik, tapi sepupu tu dah kahwin. Dan dia nampak sepupu dia memang dia geram, dia nak sangat sepupu dia ni. Sampailah satu ketika pucuk dicerita ulam mendatang. Sepupu dia datang merayu pada dia, minta tolong, boleh tak bantu aku? Boleh tak tolong bantu aku? Kenapa? Aku ni perlukan ni. Aku tengah susah ni. Aku nak duit ni. Aku nak tolong nak selesaikan masalah rumah tangga dia. Masalah dalam rumah lah. Mungkin makanan tak ada, apa tak ada. Dia kata boleh dengan satu syarat, kau kena berzina dengan aku. Itu. Dia cakap dengan perempuan ni. Dan perempuan ni tak ada pilihan. Yalah, tak apalah, boleh. Dan diriwayatkan katanya, ketika dia nak bersama dengan perempuan ni, perempuan ni tiba-tiba dia terdengar kata-kata perempuan ni beristighfar, dia rasa macam takut dengan Allah Ta'ala. Dan masa tu lelaki ni tersentak. Dia dah berada dah pada celah-celah kaki dah perempuan ni. Dah ada dah nak bersama dah. Lepas tu, bila dia nampak tu dia teringat, dia membatalkan sebab dia pun tiba-tiba takut, tersentak. Ya Allah, buat apa yang aku buat ni? Sedangkan sepupu ni juga ada dah satu amanah. Sebab dia adalah darah daging dia, patutnya dijaga, bukannya lagi dirosakkan. Disebabkan itu dia tinggalkan tu, dia tolong sepupu dia, dia tinggalkan maksiat. Itu juga dia bertawasul, dia kata inilah kebaikan yang aku buat, mudah-mudahan adalah balasan untuk kami ni. Dan orang yang ketiga, dia bekerja dengan majikan ini, dan majikan ini bila nak bagi upah ni, nak bagi upah dia sepatutnya bagi upah, entah macam mana, dia balik dia terlupa ambil upah tu. Dia buat kerja tapi tak sempat bagi upah, dia ni dah balik, tak tahu dia pergi mana, cari dia pun tak ada, tunggu-tunggu esok tu pun tak datang. Dan apa dia buat? Dia bukan macam sekarang, boleh, gaji tak ambil lagi, asam sudah mat, kita dah transfer. Tak ada. Dia tak ada macam tu. Tapi apa dia buat? Dia laburkan duit. Dan dia laburkan hasil dia tu, yang beras, yang upah patut bagi kat dia tu, laburkan tu, dia beli kambing, dia beli lembu. Dan lembu ni beranak pinak, punya banyak lembu ni, sampaikan dekat satu lembah tu penuh lembu tu. Untung ke tak untung? Untung tak? Untung. Dan kemudian beberapa tahun selepas tu, lelaki itu datang. Aku baru teringat, dia kata, dulu aku pernah kerja dengan kau, tapi aku tak ambil upah tu. Boleh tak aku nak ambil upah aku? Apa dia kata? Tu, kau tengok tak? Sejak apa? Saujana mata memandang, itu lembu-lembu tu semua, itulah upah kau. Tak ada sekor pun majikan dia ni ambil, semua dia bagi. Itu apa namanya tu? Itu amanah. Nampak tak? Kalau kita boleh je bagi, aku macam tu bagi beras lah, lembu ni aku punya. Boleh tak? Setakat apa yang kita tu hutang lah. Tak. Punya amanah, dia laburkan daripada hasil dia tu. Hasil dia tu dia labur, kemudian berkembang, dan tak ada seekor pun dia ambil. Sepanjang dia menjaga lembu ni, sebab itu sebagai satu amanah. Dan disebabkan inilah, Nabi kata, ketiga-tiganya, Allah Ta'ala izinkan dia terselamat keluar daripada terperangkap dekat dalam gua. Dan bila kita buat satu benda baik, apa Nabi kata? Buang batu, cabut duri, halangan dekat jalan, kita tolong orang, angkat barang, kita bantu orang, itu adalah satu bentuk sedekah. Dan bila kita sebut sedekah, apa yang Nabi sebut? Nabi sebut, bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Saya yakin apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat dekat Medivest, bayarlah 10,000 sebulan pun tak cukup. Bayar 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 tak cukup. Ceramah, bagilah 5,000, 10,000 tak cukup. Agaknya lah. Kan? Kita dah bagi hotel, kita dah bagi ni, up lah lagi. Player bola sepak tu, sampai bayangan, mau salah tu, jerat ke,
Cristiano Ronaldo ke, gaji minggu kot. Berapa seminggu, berapa pound seminggu? Duit Malaysia 300,000 seminggu. Gila apa? Sebulan berapa? Kalau 300,000, kalau sebulan berapa duit Malaysia? 1.2 juta kan? Sebulan. Masa tu kau beli kereta apa, kau tak tahu kau nak beli kereta apa kan, kalau ada duit banyak macam tu. Yang tu Camry tu bungkus 2. Alphard tu ikat tepi. Okay, yang tu nanti besok hantar. Yang tu Range Rover. Agaknya lah. Sebab sebulan 1.2. Itu bila saya datang pergi dekat syarikat yang apa syarikat jual kereta-kereta import ni kan, saya tanya kan, yang ni berapa harga? Yang ni kalau ustaz nak beli, ustaz bawa lah geran tanah apa semua, mana yang ada geran tu bawa tunjuk kat sini dulu. Mak, kau hajar, kau hina aku macam tu. Tahulah tak ada duit kan, agak-agak lah suruh bawa geran tanah semua. Rupanya mahal betul kereta tu kan. Tak, tu saya kata kadang-kadang itulah, kadang-kadang kita tengok kenapa kalau ikutkan tak cukup, tapi apa? Tuhan bagi sebenarnya setimpal dengan apa yang kita buat. Sebab bila kita bekerja, kita ikhlas, ihsan, murakabah, dekatkan diri kita dengan Allah. Apa juga yang kita buat, mungkin bukan hanya gaji kita dapat, tapi keberkatan yang mengiringi duit kita, itu mustahak. Isteri pandai masak, berkat lah tu. Lempar-lempar jadi, lempar sayur jadi daging. Kau bayangkan macam mana boleh jadi macam tu. Ikan siakap gorengnya terbalik jadi talapia. Macam mana dia buat tu? Contohlah kan. Makna kata bukan semua orang dapat benda tu. Tak semua orang dapat. Sebab isu keberkatan ni, ramai orang tanya saya, keberkatan ni macam mana nak ukur? Keberkatan tu walaupun sikit tapi berkembang. Walaupun sikit yang kita dapat, tapi berkembang. Dapat anak 2 orang aja, tapi dua-dua pandai. Contoh. Dua-dua bijak. Contoh. Ada mak mentua yang sangat rapat, yang sangat ambil berat. Bukan semua orang dapat, betul tak? Ada mak mentua konem banding, menantu aku yang tu lah, ni semua hantu. Ada. Dan bukan semua orang ada rezeki dapat baik dengan mak mentua. Tu boleh cerita mak mentua baik depan belakang balon tu. Itu rezeki tak? Rezeki. Dapat bekerja dekat tempat yang baik. Persekitaran, suasana kerja dengan kawan-kawan yang baik, itu pun rezeki. Bukan semua orang dapat. Saya dulu mula kerja jadi cikgu, mak pening ni kepala. Dah lah cikgu sekolah Cina. Dia bagi aku kelas yang paling tak faham bahasa Melayu. Pening mula aku. Sampaikan saya marah pun dia tak faham lah. Kenapa you buat macam ni? Kenapa tak ni? Tentu dia pandang saya. Sudahnya yang seorang tu faham, kau tolong translate sikit. Dia pun translate. Baru datang takut dia, kau bayangkan. Siaran tergenala. Pening kepala weh. Ya. Suasana kerja. Lepas tu bila kita bekerja dapat ni semua kawan-kawan. Semua kawan-kawan baik. Cuma tengok, siapa yang duduk dekat sebelah orang yang dia tak kenal, tolong cakap sikit. Entah dia ni hari pertama berjumpa ni. Tak ada. Kau tetap nak pilih geng-geng kau. Kau tak muak ke dah bertahun tahun kau dengan dia je? Cuba cari kawan lain. Duduk sini. Duduk belakang, senang. Balik tak perasan. Betul tak? Kita tak nak tukar ke? Saya pernah buat apa tu dulu? Saya buat team building. Okey, sekarang ni siapa nak perkenalkan diri dulu? Siapa nak perkenalkan diri dulu? Semua macam mana? Perkenalkan diri? Okey lah, saya pun buat macam ni. Okey, macam ni lebih kurang dalam bilik tu. Okey, antara hujung ni, hujung sana, hujung belakang, 4 penjuru ni. Mana nak perkenalkan diri dulu? Kau lah, kau depan. Asyik depan, kau lah pula, yang belakang. Bergaduh. Tak mau tak ada. Sudahnya saya pilih. Okey kak, akak start dulu kak. Yang kata pergi tunjuk. Muka tak puas hati je. Dia bangun, nama saya ni, saya berasal pada ni. Dah. Dia kata dah. Lepas tu saya kata apa? Okey, yang kedua, tolong perkenalkan diri dan perkenalkan orang sebelum dia. Dia pun perkenalkan orang sebelum dia. Orang ketiga, perkenalkan diri dan perkenalkan orang-orang sebelum dia. Orang yang keempat, perkenalkan diri dan perkenalkan orang-orang sebelum dia. Yang hujung tu dah berapa, gila kau, aku satu kelas nak keringat ni, dia kata. Masa tu yang depan boleh cakap apa tu? Itulah, siapa suruh tak nak dulu? Wah, dia pun tak nak tadi. Kita gemar macam tu tau.
Kita gemar macam tu. Kita tak nak, tapi bila kita dah nampak tu, kita terlupa. Kita tak nak benda tu dulu. Itu. Kan? Tapi sebenarnya semua tu ada hikmah dia. Tanda-tanda rezeki diberkati. Rezeki yang kita dapat cukup. Cukup. Pernah kan? Bayar-bayar bil, berlebih. Bertukar wallet dengan suami. Suami nak asal duit aku tak cukup ni. Dan dia hati sejiwa kan. Tak, dia akan rasa cukup. Cukup, apa lagi tak bayar? Rasa semua dah bayar dah. Contohlah kan. Betul. Yang kedua, suami isteri bahagia. Kurang lah. Kalau memang ada saya faham lah. Ya ke abang ni pergi kursus? Tidak. Betul lah. Abang kat hotel Almari ni. Mana ada hotel Almari bang? Agak-agak lah dengan sebodoh ke? Almari. Almari mana? Almari. Mana tak sah? Sikit je tunjuk gambar. Sen sikit. Sen gambar. Kawan nak nampak. Dah. Takut ini. Kau bahan kan sampai ke maghrib kawan kau. Tak adalah, tak kata bini aku dia nak tengok orang hotel aja lah. Pata beras kita beli benda kata. Itu tak apa. Siap ambil gambar surat dengan nama kau kena pergi sini. Apa masalah kau? Abang nak pergi kursus. Kau suka tak suka, ini kerja abang. Faham? Itu cakap dia waktu dia training dalam bilik air. Betul ke abang pergi kursus ni? Betul ke? Betul lah. Tengok. Abang dah WhatsApp dah surat ni. WhatsApp juga surat. Aduh. Ingat tak yang raja yang dia takut dengan permaisuri tu? Aduh, macam mana nak lawan permaisuri Beta ni? Dia pun panggil semua lelaki dalam negara dia. Sekarang, semua rakyat Beta yang lelaki ni, siapa takut bini, berdiri belah kanan Beta. Semua pergi belah kanan. Alah, dia pandang belah kiri, ada seorang lelaki tengah peluk tiang. Ada pun seorang. Kamu, kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa. Tuanku lah turun. Punya berani ni, raja dia suruh turun. Dia pun turun pergi. Okey, tak kisahlah. Janji dapat petua. Sekarang kau ejar Beta. Macam mana cara nak lawan bini Beta? Apa pula? Patik pun takut bini. Asal kau tak pergi mana? Bini Patik dah pesan. Jangan pergi mana-mana. Tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takut. Ingatkan dia berani. Lagi teruk takut. Parah weh. Dia bukan takut bini. Bini menakutkan. Gila betul. Tak, tapi sebenarnya tak. Kita bukan takut bini. Kita sayangkan isteri kita. Orang perempuan dia tak perasan tau benda tu menakutkan kita. Kau bawa ayam goreng balik nak bagi dekat anak. Teringat ceramah Samsul Debat. Sebab bila sampai kat pintu tu, anak jiran tu, "Hamzah adik, kita orang lapar. Ayah dah lama tak balik." Oh ya ke? Teringat utamakan orang lain daripada diri kita. Itulah sedekah yang paling hebat sekali. Ambil air goreng ni, makan. Makan Dugaan dia bila masuk pintu rumah. Dia masuk dalam rumah tu. Dia tak cakap tau. Mana? Tak adalah, kesian jiran sebelah rumah. Apa dia? Dia punya sound macam dia ketua keluarga tu. Abang memang nak jangan. Dek boleh tak minta ayam tu? Minta balik ayam tu. Janganlah teruk sangat. Dah, ni cerita ni rumah tangga bahagia juga, itu juga tanda berkat. Bergurau senda, bergurau Abang, kalau saya jadi bulan, abang jadi apa? Oh my. Itu ayat sebelum kahwin tu. Kalau saya jadi bulan, abang jadi apa? Kalau saya jadi bulan, sebiji dan Jalaluddin Hasan. Kalau saya jadi bulan, abang jadi bintang. Jadi bintang.
Ya Allah, bahagianya. Tak sabar rasa tunggu nak kahwin. Bila dah kahwin, lain bahasa tu. Cuba kau ulang balik soalan tu. Cukup balik. Cara tanya pun lah. Ni nak tanya sikit. Cara tanya pun lain lah. Kalau saya jadi bulan, abang jadi apa? Dia tu. Dia nak test. Alamak, lelaki dia dah lupa. Dia jadi apa? Saya tak ada jadi apa-apa. Sampai hati abang. Dulu abang cakap kalau saya jadi bulan, abang jadi bintang. Cuba kau pakai otak kau sikit. Kalau aku jadi bintang, kau nak makan apa? Dia main logik pula. Dia main logik je. Sebelum kahwin. Tapi mesra, bergurau. Kan? Anak 8. Itu bergurau tu. Tu belum betul-betul lagi tu. Bergurau. Anak 8. Sampai terlupa lah nama anak. Kau Alung, Angah. Siapa nama kau? Kau anak orang sebelah apa ni lah? Punya dia terlupa punya ramai anak. Bahagia tak? Bahagia. Nampak tak? Bergurau senda. Betul. Suami isteri bergurau senda tu salah satu tanda rezeki berkat. Bahagia. Happykan isteri kita. Happy wife is a happy family. Tu ayat perempuan. Dia tak tahu. Lelaki ni berbudak durja macam mana? Kau jangan hati-hati tau. Kalau perempuan ni cakap, abang, jiran sebelah rumah kita ni dia dah beli dapur baru. Oh my. Kau kena faham maksud dia tu. Ya kan? Elok lah. Itulah abang kan. Tapi saya bukan nak pun. Saya saja je. Oh, jangan main-main ayat tu Jangan main-main ayat tu. Walaupun dia cakap tu, itulah yang paling bahaya. Tak. Saya tak nak pun. Tapi cantik lah bang. Ayat-ayat dia kan. Hari kedua dia cakap, bang, dapur dia kan saya dah tengok lah. Dah pula dia tambah lagi version lain. Tekan 1, 2 menyala bang. Menyala. Tapi saya tak nak pun. Saja share dengan abang. Ya Allah Akbar. Kena makin dah teruk dah kepala kita ni. Hari 3, bang saya tengok lagi dapur. Dah, jom pergi beli. Dia macam tu je. Betul. Tapi bahagia. Tak apa, bahagiakan isi kita. Bukan selalu minta pun kan. Seminggu dalam 2-3 kali. Macam tu lah. Kan? Betul. Apa lagi tanda bahagia? Bahagia ni adalah bila suami isteri ni boleh lebih kurang. Abang bulan ni overtime tak banyak sangat. Doakan abang. Doakan kita murah rezeki. Alah bang, biasalah. Kemudian abang kerja elok. Sentiasa doakan abang. Bulan ni tak apa bang. Bulan ni kita masak lauk yang abang suka je. Kita jangan masak lauk mahal. Masak lauk yang abang suka. Tapi yang saya kata, abang yang abang suka, saya sukalah. Aku siap drama akan petang biar kau faham. Pagi telur masak kicap. Tengah hari telur dadah. Malam scramble egg. Memang tolor. Naik hanyir mulut laki kau tidur. Tak keluar kulit telur tu belum kau. Tak keluar kulit telur. Tak, tapi makna kata bahagia tak? Bahagia. Walaupun kau makan telur tapi bahagia tak? Bahagia. Pegang telur bangang kau ni. Okay. Masalahnya aku dengar kau cakap lah. Teruk betul lah. Tapi tu lah. Dan begitu juga tanda keluarga kita bahagia, tanda rezeki kita berkat apa dia? Anak-anak berjaya. Anak-anak dapat rizak bagus. Anak-anak kurang menyakitkan hati. Anak-anak dapat sambung belajar. Dan alhamdulillah anak kita dapat menyambung pelajarannya. Bang, dia bukan masuk universiti. Dia masuk tingkatan 1. Abangnya agak-agak lah. Dia tak kira lah. Abang gembira. Ada orang tu langsung tak boleh sambung. Anak kita ada rezeki. Nampak? Dia happy. Dia raikan. Anak-anak dia berjaya dalam peperiksaan pertengahan tahun. Pun dia raikan. Gembira tak kita? Gembira. Apa lagi? Rumah kita sering dikunjungi. Itu pun tanda berkat rezeki. Yalah, dalam tempoh PKP itu salah fikir. Memang semua orang tak boleh. Kan? Hari-hari dikunjungi rumah kita. Titin, barang sampai. Hari-hari dikunjungi tetamu. Maknanya berkat tu, berkat. Wah, kau yang mengundang kan. Kan? Tak kau ustaz. Ada orang tu dia balik je barang tu kan. Ini dia datang. Tapi itulah maksudnya tetamu lah, ada tetamu.
Sebenarnya itulah, sebenarnya dalam hidup kita kena belajar bersyukur. Kenapa manusia jadi tak bahagia? Ada 3 sebab. 3 sebab manusia tak bahagia. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada. Kau tengok company-company lain, kau tengok, weh, dia orang dapat gaji macam ni, dia dapat duit macam ni, dia naik tampakan. Contohlah. Tapi kau tak tahu masalah apa yang ada dekat syarikat tu, kau tak tahu. Tu yang kita tak tahu. Sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Pertama. Kedua, kita tak bahagia kerana sibuk tengok orang yang lebih daripada kita sampai terlupa tengok orang yang lagi susah daripada kita. Dan begitu juga yang ketiga, kita jadi tak bahagia kerana sibuk menyatakan apa yang kita ada hari ini adalah hasil usaha kita, sedangkan apa yang kita ada hari ini adalah dengan izin Tuhan. Ada orang, contoh, tengok tak Majlis Lawak Mega tu. Contohlah, pernah tak tengok, tak kisahlah ulangan YouTube ke, tak kisahlah kan. Cuma tengok ada orang, dia cakap baik kakak. Ada orang patut sifat tu kelakar dah, tapi kita payah nak gelak dengan dia ni. Kenapa? Sebab rezeki juga tu. Bukan senang. Ada orang cakap, Ustaz, sampaikan Rahim sepatu kata, Ustaz tolonglah join kumpulan kita. Tahun ni, yang Majlis Omega tahun ni, semua grup tu tanya aku. Dia kata, tak boleh, ada ceramah. Dia kata, kenapa kau nak panggil aku? Carilah orang lain. Bukan apa Ustaz, sekarang ni pelawak pun dah tak lawak dah. Dia kata, penceramah lagi lawak daripada kita orang sekarang. Tak, saya kata, tak. Lain, sebab korang lawak itu dipertandingkan. Kita ni benda ni bukan hanya perkongsian. Bukan kata kita nak bertanding, nak kira berapa, siapa paling lawak, meter gelak paling tinggi. Tak ada. Kan? Lain, sebab kita buat ni dengan jiwa kita. Kita nak share. Lain. Itu beza dia. Itu sebab kalau kita buat dengan jiwa kita, dengan hati kita ikhlas, Tuhan akan balas. Kadang-kadang Tuhan balas dengan macam-macam. Anak kita berjaya, anak kita sihat walafiat, semua tak ada sakit, tak ada apa, kita bahagia, kita boleh jalankan apa yang kita nak. Kejap lagi kan kita balik pukul 8 malam, pukul 8.30 malam kan kita balik, sampai rumah pukul 9, pukul 10. Dah ada isteri kita menyambut kita, abang dah balik, alhamdulillah. Itu rezeki, tuan-tuan. Mana yang belum kahwin? Siapa belum kahwin? Kadang-kadang dia balik, dia menyambut diri dia sendiri. Sama datang, aku dah sampai, dah tahu, aku dah sampai. Kemudian dia bercakap dengan seorang je. Jom kita, aku nak makan apa ni? Entah, aku pun tak tahu. Dia cakap dengan seorang. Contohlah kan, dia tak ada orang. Contohlah, tak adalah sampai tu dah gila tahap tu. Tak, maksudnya kadang rezeki. Mungkin orang yang belum kahwin, dia ada mak ayah ada sambut dia. Dah makan ke belum? Betul tak? Itulah ayat yang paling power mak kita sebut bila kita balik rumah. Kita balik kampung, ayat pertama mak akan tanya, kau pesal balik? Tak. Kau balik ni tiba-tiba balik, ingat dah tak? Ingat balik kampung lah? Tak. Soalan pertama dia tanya, dah makan belum? Itulah seorang mak, soalan yang paling power sekali. Dah makan belum? Kalau kita jawab je, dia punya password dia jawab dia tak tepat, maka dia akan ke dapur lah buat untuk kita. Dah makan belum? Tadi adalah makan sikit. Sikit tu zap ke dapur, dia buat lagi. Sekuali kita makan. Itu aku. Mak kita masak sedap betul. Kan? Lepas tu masa makan tu baru dia tanya, tiba-tiba balik apa hal tu? Tak adalah mak, saja dah lama tak balik kampung. Macam mana kerja sekarang? Okey mak. Pakai baju kuning lagi? Masih. Contoh. Dia memang tak ada colour lain ke? Ada kan. Dapat juga baju hitam itu, tapi entah yang kuning ni yang kena rasa hati tu. Ya ke? Dah aku nak kawal tak boleh lah. Tak macam tu lah kan. Tak, mak kita dia tanya. Mak kita kan tanya benda ini dia faham je. Dia tak tanya benda macam mana skop kerja dia, macam mana spek apa semua, kontrak dari segi klosa berapa. Kau tengok tak ada mak kita tanya soalan tu. Mak kita akan tanya soalan yang dia boleh tanya je lah. Lepas tu balik jangan lupa cakap, mak jangan lupa doakan mudah-mudahan Alung ni terus kuat untuk kerja. Iyalah, mak selalu doakan. Mak nak apa-apa mak cakap je lah. Tengok, dapat tunaikan hasrat mak kita. Tu pun satu bentuk sedekah. Itulah mak tengok orang lain dah tak pakai, dah ceret menjerit. Itulah yang bakal tu nyalurkan api yang ceret tu. Dah tak pakai dah. Habis mana apa? Itulah yang tekan-tekan tu panas, tekan-tekan tu sajuk tu. Tahu tak?
Tahu? Apa dia? Janganlah sebut je nama dia. Dia tak taja ceramah kita je ni. Sebutlah mesin naik. Kau sebutlah buih tu. Apa? Yang belakang tu huku. Apa sebut? Yang tekan-tekan tu sujud. Tekan-tekan tu panik. Ada satu tekan tu jadi fresh orange. Ada, betul, saya pergi dekat Balkan, pergi Bosnia kan, pergi sana. Dia boleh tekan tu memang tu bancuh. Lepas tu dia boleh tekan pub worth milk without milk, coffee tea zap without sugar for Samsul Debat. Contoh lah kan. Tak ada gula. Hari ni semua orang tanya, Cik Dolah pun tanya, ada gula tak? Ada gula tak? Ada. Ya, siap dengan batang aiskrim boleh bagi. Tapi first time lah aku tengok Umi tadi, dia terperanjat. Alamak, mi tak ada. Kau orang peragak lah, aku belum makan lagi, kau habiskan pahal. Tinggallah sikit. Licin tengah tisu je. Tapi tak apalah, saya redha. Kan? Tapi itulah dia, rezeki. Tuhan kalau dah cakap rezeki ada-adalah. Kalau tak ada, tak ada kan. Macam tu je. Buat yang terbaik. Dan saya rasa, saya doa kan, you all tu bekerja dengan amanah, tu bekerja dengan baik, dan saya doakan you all akan berterusan cemerlang di bawah Mediverse yang berhad ni. Saya doakan. Mudah-mudahan. Dan saya doakan mudah-mudahan Mediverse terus berjaya, dan lepas tu dia mengumumkan lebih banyak lagi insentif untuk you all. Dengan syarat, kita kerja betul-betul. Boleh atau tak? Boleh. Itu yang kita nak. Dan bila dah bagus, jangan lupa siapa yang beri rangsangan. Cuma ingat balik. Siapa gagaknya? Nah, saya tak cakap saya. Tak, cuba fikir. Siapa yang beri rangsangan? Janganlah. Agak-agak lah kan. Jangan sebut. Tak nampak sangat. Ni bocor rahsia ni. Kan? Tak adalah. Sebenarnya bukan saya. Tak. Tapi kita ni, dalam diri kita ni, Tuhan gerakkan hati kita. Tu yang paling penting. Contohlah, bukanlah kata, ingat tak yang ketika saya berucap, yang orang sebut tengok yang video yang pakai baju merah tu kan? Okey, ni saya share satu benda. Ramai orang tanya saya, apa rahsia? Tak ada, saya tak prepare pun sebenarnya. Yang saya berucap 40 lebih minit tu, betul-betul memang Allah yang bagi. Saya terang cakap, bukan kata saya bagus cakap. Sebab cerita-cerita yang ketua yang naik motor lah, apa semua dapat duit, kumpul duit RM50 tu, saya tak pernah ready pun cerita tu. Betul sebenarnya, terang cakap. Tapi makna saya cakap, ini semua Allah bagi. Yang saya masuk pertandingan pidato, masuk debat, yang saya menang, Allah bagi. Bukan kata, oh yang lain tak bagus, aku seorang je bagus. Tak betul tu. Mungkin ada orang buat silap sikit, ini buat silap sikit, yang tu. So kita cubalah buat yang terbaik dalam hidup kita, insya-Allah. Paling tidak, kalau tak terbaik pun dalam segi pangkat dan sebagainya, tapi terbaik untuk keluarga kita. Itu penting. Bawa balik rezeki yang halal. Nabi kata, cari rezeki yang halal, sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Dengan rezeki yang halal, bagi anak makan, anak sihat walafiat. Anak kita segar, anak kita fresh, anak kita boleh buat benda kita boleh buat. Saya ada bawa lah cerita dulu dekat Swiss Garden dulu, saya tanya. Saya ceritakan macam mana ada satu institut kemahiran ni. Dia bagi khusus untuk pelajar-pelajar ni, sijil semburan cat tau. Sijil semburan cat. Bayangkan saya hantar kereta saya buat crystal white. Crystal white, tahu tak satu kereta berapa? Masa tu saya hantar kereta Camry dulu lah. Bukan Camry baru, Camry second dulu. Saya pernah pakai dulu lah. Hantar satu kereta baru 1,200. Saya kata tak, kita ambil harga cat je, dengan upah sikit je kita ambil untuk budak-budak ni. 10 orang menghadap satu kereta. Tapi nak bagi tahu apa? Itulah kos dia untuk cat. Tapi dekat luar berapa ambil? 4 ke 5 ribu sebiji kereta, betul tak? Maknanya kalau sebulan kita ada 10 kereta, macam mana? Kalau kita buat kerja kan, maknanya kita akan boleh dapat jana pendapatan. Saya kata, senang lah budak ni kalau keluar. Sebenarnya paket kat luar lebih lagi. Kita boleh untung satu kereta tu berapa? Dia kata, itu ustaz cakap, kata cikgu dia yang mendidik mengajar ni. Dia kata apa? Itu ustaz cakap. Kebanyakan dia orang bila keluar semua kerja pasar raya. Dia kata susah, buat cat-cat ni susah. Kerja mau jadi cashier, kerja dekat Zimat, kerja dekat Speedmart, dapat duit bulan-bulan, senang. Dia kata itu. So maknanya dia isu apa? Isu attitude. Kita nak macam mana? Terpulang lah. Terpulang, kita nak macam mana?
So selagi mana kita boleh buat yang terbaik, buat yang terbaik. Tuhan akan murahkan rezeki macam-macam. Siapa yang belum kahwin, insya-Allah tiba-tiba disebabkan keberkatan rezeki kita, Allah datangkan jodoh kita. Kita tak tahu. Tak ada siapa akan tahu takdir hidup dia macam mana. Tu belum cerita lagi. Kahwin ni, kejap-kejap kahwin, kejap-kejap kahwin. Cerita lagi. Berapa kali kahwin lah. Contohlah, bukan menggalakkan, orang perempuan marah tajuk tu. Kan? Jadi apa-apa pun saya nak buka, kalau ada apa-apa soalan nak tanya, silakan. Silakan. Inilah momen yang paling penting sekali sebab ada yang koma. Tiba-tiba. Mana? Okey, cepat. Ada soalan nak, silakan. Tanyalah. Siapa nak tanya soalan? Silakan. Wakil union. Tanya je lah. Dinner pukul berapa? Jangan tanya soalan tu. Okey. Tanya. Soalan apa wakaf kan? Macam mana dia nak wakafkan duit? Ada orang tanya, macam mana saya dah ikhlas tapi nak tingkatkan keikhlasan kita. Senang je, gaji bulan ni masuk dalam envelope, pulang balik kat Medivest. Tu bertambah-tambah lah ikhlas tu kan. Okey, apa soalan nak tanya? Ada tak soalan? Okey. Tanya je lah, isu pekerja tanya. Boleh tak kita spendkan satu hari tu makan yang tak payah kerja? Gimananya kita kerja 6 hari, satu hari tu makan. Contoh, tak adalah apa-apa. Salam. Saya ada satu soalan lah nak tanya. Okey. Macam mana kita nak jadi bersemangat dalam buat kerja, sesuatu kerja tu lah. Bersemangat maknanya kita ikhlas tanpa ada sifat irati ke apa ke antara satu sama lain. Bagus soalan ni. Terbaik. Power. Kau orang memang ni. Okey. Yang tepuk tadi tolong tanya pula satu soalan, Tuan. Kenapa aku tepuk pula ni? Tak ada. Okey, tak. Dah, kejap. Pegang je mic tu dulu. Okey, tak. Dia macam mana nak semangat? Saya nak tanya, siapa nama ni? Semi dah kahwin belum? Belum. Mak ayah ada lagi? Ada. Selama ni kalau dapat duit, benda pertama Semi buat, Semi bagi siapa? Kawan dia sebelah kau. Bagi siapa? Awek? Okay. Kalau first bagi mak lah. First bagi mak. Okey, kedua? Yang first maknanya gaji pertama je lah, lepas tu tak bagi dah. Macam mana? Bagi Setiap bulan bagilah. Okey. Mana mak 500. Ayah 200. Besar sikit nak? Ayah sokok. Tak contoh lah kan. Tak, kita bagi mak kita bagi ayah kita. Tahu tak satu benda? Walau banyak, walau sikit, yang penting kena bagi. Sebab bagi kat mak kita ni salah satu sebenarnya benda yang paling besar sekali, ada kuota doa dia. Sebab saya kata kan, satu benda kan, jangan lupa untuk tinggalkan sedikit untuk manfaat orang ramai. Maksudnya untuk sedekah, kena tinggal. Sebab sebenarnya inilah sebenarnya yang akan tingkatkan motivasi kita. Sebab apa? Ada satu kisah benar saya nak beritahu. Ada seorang seorang perempuan ni, dia datang dekat satu rumah anak yatim dekat Ampangan, dekat Seremban. Dia pergi, dia kata, Ustazah, jaga tempat tu kan, Ustazah, saya nak sedekah lah untuk anak yatim ni, boleh tak? Boleh, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dia pun bagi envelope. Ustazah ni cakap cerita sendiri, bila dia buka envelope tu, dalam tu ada apa tu? RM20. Dia terdetik dalam hati dia, ingat banyak sangat nak bagi tadi. Tu ayat dia. Tapi 2 minggu lepas tu perempuan tu datang lagi. Ustazah, saya nak sedekah, boleh tak? Boleh, sedekah lah. Pak dia bagi envelope tu dekat Ustazah. Ustazah tu tengok RM50, naik sikit. Selang sebulan dia datang lagi. Lepas tu tiap-tiap bulan dia datang. Lepas tu dia mula bagi 100. Lepas tu bagi 500. Lepas tu bagi 1000. Makin lama makin banyak. Rupa-rupanya akhirnya dia dah mula rasa kan, alamak bersalah pula dulu rasa cakap RM20 tu. Perempuan tu makin lama makin banyak. Dia bagi, boleh tanya dia buat apa? Rupanya dia berniaga kecil-kecilan. Dia ibu tunggal. Dia jaga anak-anak dia 5 orang.
Dan dia sedekah dan tak pernah gagal dia sedekah, dan makin banyak rezeki dia. Dan saya nak share dengan semua juga tentang rezeki yang kita bagi ni. Benda ni sebenarnya akan bagi kita semangat lagi untuk bekerja dan bersedekah dengan orang. Tambah lagi matlamat hidup kita. Saya sendiri bukanlah cakap apalah, bukanlah baik sangat pun, tapi pernah satu ketika saya katakan, saya cakap dengan mak saya waktu di Madinah. Di Madinah saya duduk dengan mak saya dekat kafe lepas makan. Mak, ingat nak sponsor lah keluarga kita mana yang susah-susah tu, nak bawa pergi umrah, dia kata. Mak saya kata, ni Madinah tau, kau cakap ni kau kena buat. Mak saya kata, saya pun cakap, iyalah nak buat lah ni, kata. Masa tu tahun 2017. Akhirnya pada hujung 2018 baru saya dapat buat. 2017 tu saya dapat buat lah, hujung tu saya buat 2018. Saya semak-semak senarai kan, yang nak bawa pergi kira-kira semua 15 orang, menung 15 orang menung. Yang menung pertama saya, kedua buku akaun. Dulu kan kalau duit kan kita pergi bank, kita isi borang, keluarkan kan, nak transfer bagi dekat ni, tulis kan. Menung, memang banyak. Bayangkanlah 15 orang. Lepas tu bawa family, takkan nak bagi package yang cikai-cikai tu. Kenalah bagi package yang elok, sebab nak bagi family. Kan kesian kan, dah lah susah duduk jauh pula. Saya bagi. Alhamdulillah. Lepas tu, apa yang berlaku? Memang dalam hati saya, habis duit aku dan terdengar apa? Padan muka kau. Kau cakap dalam ceramah kau, sedekah tak pernah miskinkan orang. Kau tengok akaun kau. Macam terdengar tu ayat tu. Tapi saya kata, oh tak. Aku dah cakap aku buat je lah. Tapi bila sampai dekat KLIA, bila saya tengok semua orang dah ready, family nak hantar ni kan, tiba-tiba dah hilang dah separuh yang perasaan duit hilang. Duit dah habis ni. Hilang separuh. Lepas tu bila sampai je dekat Tanah Suci Mekah kan, bila sampai airport tu, bila kita naik bas nak sampai dekat tempat tu, dengan tengok air mata ahli keluarga pun semua ada kan, sebab first time sampai kan, langsung hilang. Lantaklah duit aku habis, aku tak kisah dah. Betul cakap. Rupa-rupanya bila ringkas cerita, bila balik semula sampai dekat negara kita, apa tau, tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit saya. Dan masa tu tak adalah cakap mujur balik modal, tak ada cakap macam tu. Tapi saya cakap apa tau, siapa lagi aku nak tolong lepas ni, ya Allah, tolong jangan angkat tangan. Ini contoh. Okay, tak, maknanya saya nak beritahu, itulah kebenaran pasal sedekah. Betul. Kalau saya cakap sedekah ni aja korang buat lah. Nabi pesan ni, aku bagi tips kat korang. Korang kerja elok, tapi ada satu benda yang korang nak tambah rezeki, satu je. Jangan tinggal 2 perkara. Pertama, sedekah subuh. Yang kedua, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Tu Nabi sebut. Barang siapa nak dimurahkan rezeki, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan jangan tinggal sedekah subuh. InsyaAllah murah rezeki korang. Cuba buat hari-hari, pap transfer online, pap transfer dekat akaun kebajikan ke, akaun ni ke, akaun masjid, pap transfer, hamba Allah, zap RM1. Online RM1 ya mohon. Tak apalah. Tak, tapi betul, bermula dengan RM1. Buat hari-hari, tapi buat hari-hari. Kau tengok seminggu 2 minggu apa perubahan berlaku. Percayalah cakap saya. InsyaAllah kau orang akan berjaya. Okey? So, dengan cara tu kita akan lebih semangat. Semangat lagi, nak tolong lagi, nak kerja elok lagi. InsyaAllah. Okey, soalan lain? Tadi nak pegang mic. Okey? Dah tak ada dah, semua faham dah. Ada soalan lagi tak?